استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang semuliakan tuan-tuan para jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, hari yang dituntut bagi kita untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita bertemu sekali lagi pada pagi ini dalam siri halaqah kuliah duha kita, tadabbur ayat-ayat daripada suratul Kahfi. Mudah-mudahan dengan barakah dan keberkatan hari Jumaat, keberkatan rumah Allah, keberkatan ayat-ayat Allah, Allah masukkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bakal perolehi syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, dan Al-Quran akan jadi peneman kita sampai masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puan-puan rahmat Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung perbahasan kita dari ayat yang ke-60 suratul Kahfi. Ayat 60 Al-Quran muka surat 300. Ini cerita baru, kisah baru. Dalam surah Al-Kahfi ada beberapa kisah. Pagi ini kita masuk kisah baru, iaitu kisah Nabi Musa dalam pengembaraannya mencari ilmu. Dalam keseluruhan surah Al-Kahfi, surah yang dimulakan dengan pemuda yang beriman dipuji oleh Allah, dapat selamat dengan izin Allah daripada fitnah kerajaan pada waktu itu yang zalim. Allah pelihara mereka kerana iman yang dimiliki. Fitnah orang muda pada ketika itu dapat diatasi dengan imannya dalam keadaan yang tertinggi. Yang kedua, kisah kedua, kita telah ceritakan bagaimana pemilik dua kebun, pemilik dua kebun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan ada dua dialog di antara sahabat yang mengingatkan rakannya jangan kagum sangat dengan harta yang dimiliki. Harta yang kita dapat ni sementara aja kat dunia. Fitnah harta dan diselamatkan dengan ingatan kita terhadap hal-hal berkaitan dengan perkara itu, khususnya dari Al-Quran ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita tengok pada cerita yang ketiga dalam suratul Kahfi. Kisah dia, temanya tentang penuntut ilmu. Tadabbur Al-Quran, kita baca ataupun berada dalam majlis seumpama ini, kita nak letakkan diri kita ni macam mana dalam kisah yang digambarkan oleh Allah. Betul kisah Nabi Musa, tapi cerita ni cerita kita sebenarnya. Cerita antara anak murid dan guru, kisah mencari ilmu, kisah laluan ataupun kesukaran yang bakal dilalui oleh manusia ketika mencari ilmu dan seumpamanya. Jadi kisah ini Allah Subhanahu wa taala bawakan seorang nabi namanya Musa alaihi wassalatu wassalam. Cuma dia ini surah Al-Kahfi ini Allah tak highlight keadaan Musa dalam cerita dalam surah ini sebagai seorang nabi.
tapi diceritakan sebagai penuntut ilmu. Okay. Sebelum kita baca ayat yang ke-60 ini, untuk makluman kita bersama, cerita Nabi Musa mengembara mencari ilmu ini bukan masa usia belasan tahun, bukan masa 20 tahun dan seumpamanya. Cerita Nabi Musa jumpa Nabi Khidir, cerita ni masa bila? Apabila Nabi Musa telah pun mencapai darjat tertinggi kerasulan dan diberikan anugerah sebagai ulul azmi. Mukjizatnya dah begitu banyak, berjaya mengalahkan Firaun pada waktu itu. Senang cakap, bahasa mudahnya dah menjadi pakar rujuk di kalangan Bani Israel, orang yang paling alim dalam kalangan Bani Israel. Sudah tentulah seorang Nabi, dan seorang Nabi dapat kitab pula namanya kitab Taurat. Jadi level ataupun kedudukan Nabi Musa pada saat ini, cerita zaman riwayat hidup dia dah berada sempurna dah. Ini bukan cerita baru nak mula belajar daripada usia muda, dah sangat sempurna kenabiannya, kitabnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ada satu perkara yang perlu dilalui oleh baginda Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Ayat 60 surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini muqaddimah cerita. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Sadaqallahul azim. Kita mulakan satu ayat pada pagi ini. Dan ingatkanlah peristiwa. Allah suruh siapa ingatkan? Nabi SAW. Allah suruh Nabi ingatkan, bagi tahu kepada umat kamu, kita semualah ni. Ada satu cerita dulu. Cerita apa? Ketika Nabi Musa berkata kepada temannya. Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun. Baik, kita tengok dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan kata-kata Musa alaihi wassalatu wassalam kepada anak muda. Wa idh qala Musa li fatahu. Setiap perkataan dalam Al-Quran ada dia punya cerita yang sangat lengkap, sangat menarik. Allah gunakan perkataan fata. Maksud dia apa? Pemuda. Berapa orang pemuda? Seorang. Nampaknya suratul Kahfi Allah ambil balik cerita anak muda. Sebelum ni kita mula tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi kan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, jumlah mereka 7 orang. Dah ada dah cerita orang muda. 7 orang pemuda yang terselamat ditidurkan dalam gua selama 309 tahun. Okeylah, habis cerita tu kisah pemilik kebun. Lepas tu cerita Nabi Musa, ambil balik cerita anak muda. Perkara yang sangat penting sebenarnya diberikan penegasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi dalam cerita ini, untuk kali ini kita tengok macam mana kisah anak muda kalau seorang. Surat Kahfi mula-mula kisah pemuda yang jumlahnya ramai ni, satu kumpulan. Sekarang ni cerita tentang Nabi Musa dengan temannya anak muda. Berapa orang? Seorang. Dalam tafsiran para ulama, siapakah lelaki yang ataupun pemuda yang teman Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam? Jawapannya ialah Yusha' bin, ya saya, anak murid. Ya, boleh juga. Sama. Sebab Nabi Musa pada ketika itu sebagai anak murid nak mencari Nabi Khidir. Tapi yang dibawa ni tadi, Nabi Musa berkata kepada pemuda ni pun belajar kepada Nabi Musa. Maknanya cerita ni 2 dalam 1. Nabi Musa dah jadi tok guru lah, senang cakap, orang yang paling hebat dalam kalangan Bani Israel. Pengikut dia ada. Jadi Nabi Musa pasti bawa orang muda yang dipercayai. Sebab cerita ayat 60 ni, pengembaraan mencari ilmu mesti ada teman. Mesti ada teman. Dan temannya itu ada riwayat kata anak murid di kalangan Bani Israel. Tapi Allah cuma sebut li fatahu. Kalau bahasa umumnya, Nabi Musa berkata kepada anak mudanya. Boleh juga maksudnya membawa kepada anak murid.
Baik, dalam ayat ini ditafsirkan para ulama, lelaki ni, pemuda ni namanya Yusha bin Nun. Boleh buat catatan sikit. Nama lelaki ni Yusha, ya waw shin ain, bin Nun, Nun waw Nun. Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Dalam beberapa kitab dia cerita Yusha ini, ya waw shin ain ini, Yusha ni nabi ke bukan nabi? Ada yang kata nabi, ada yang kata bukan nabi, wallahu alam. Tapi yang disebut yang rajih, yang paling masyhur, yang paling tepat, bukan nabi. Bukan nabi. Dia ni nama dia Yusha bin Nun. Okey, baik. Jadi saya baca satu hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya faqala liqaumihi la yatsbi'ni minkum rajulun milka bid'amra'ah wa huwa yuridu an yabna biha wa lam baini biha wala ahadun bana buyutan wa lam yarfa' suqufaha wala ahad," sehingga akhir. Ada cerita dalam hadis ni berkaitan dengan, kata Nabi gini, suatu ketika ada seorang nabi dalam kalangan para nabi, yang mana dia ini, nabi ni satu hari nak keluar dan nak bawa pengikut dia. Bawa pengikut dia pergi ke mana? Pergi mencari ilmu. Dan pengembaraan Nabi Musa bersama temannya ini merupakan ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi cerita gini, soalan yang kita fikir ayat 60 ni kan, apa yang menyebabkan Nabi Musa tiba-tiba nak mengembara mencari ilmu? Sebab satu ketika dia bila berdakwah dengan kaumnya, dakwah jumpa dengan kaum di kalangan Bani Israel, wahai Musa, soalan tu ditanya, wahai Musa, dekat tempat kita ni ataupun dalam kalangan kita ni, ada ke orang yang lebih alim daripada kamu? Siapa yang paling alim kat kawasan kita ni? Siapa yang paling alim dalam kawasan kita ni? Kata Nabi Musa, akulah orangnya. Akulah orangnya. Kalau kita fikir macam ni, dalam hadis cerita ni, orang ni tanya, kalau hari ni kalau orang jumpalah si Fulan, tuan saya nak tanya sikit lah, kalau kat tempat kita ni siapa yang paling alim? Saya lah orangnya. Terkejut kita kalau orang jawab macam tu kan. Tapi kita nak sebut orang tu ustaz sekian, syekh sekian, tok guru sekian, ulama sekian. Tiba-tiba yang jawab ni Nabi. Seorang Nabi alaihi wassalatu wassalam bila mengungkapkan sesuatu bukan suka-suka. Nabi ni bercakapnya berdasarkan wahyu Allah. Dia bukan macam orang biasa kan. Kalau orang biasa cakap macam tu, siapa yang paling alim kat sini? Oh, saya lah, rasanya tak ada orang lain kot. Oh, ni lain macam orang ni kan, kata diri dia paling alim. Jawapan Nabi Musa ini diceritakan oleh Nabi SAW. Para ulama kata gini, kenapa Nabi Musa jawab macam itu? Sebab Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah, dapat kitab Taurat, sebagai Nabi, sebagai Rasul yang kerjanya menyampaikan dakwah kepada pengikut. Jadi Nabi Musa menganggap siapa lagi lebih mulia kedudukan di kalangan manusia ni? Nabi dan nombor satu kan, nombor satu Nabi dan Rasul, kemudian Siddiqin, kemudian baru orang mati syahid, kemudian orang-orang soleh dan seumpamanya. Jadi kenapa Nabi Musa jawab macam tu? Sebab dalam ilmu dan pengetahuan Nabi Musa tak ada lagi zaman itu orang yang lebih hebat daripada baginda dalam bab memahami ayat-ayat Allah. Namun jawapan itu, jawapan yang Nabi Musa jawab, ditegur oleh Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Musa, ada yang lebih alim daripada kamu. Wahai Musa, ada yang lebih alim daripada kamu. Siapa dia? Khidir alaihi wassalatu wassalam. Khidir alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Musa terkejut, ada orang yang lebih alim daripada baginda pada waktu itu. Sedangkan Nabi ni kita baca mana-mana zaman, contoh kita baca zaman Nabi Ibrahim, siapa yang paling alim? Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Saleh, yang paling alim Nabi Saleh. Zaman Nabi Isa, Nabi Isa lah yang paling alim.
Sebab ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mendengar arahan daripada Allah yang bagi tahu ada orang yang lebih alim. Ada orang bukan nabi, ada orang yang lebih alim. Nabi Musa tak tunggu lama, terus buat satu keazaman, aku akan cari siapakah orang yang lebih alim daripada aku itu. Bukan orang kata, Allah bagi tahu dia lebih alim daripada kamu. Untuk meneruskan misi mencari, nak cari siapa orang yang lebih alim itu, bekalan pertama ataupun keperluan pertama Nabi Musa buat apa? Cari teman. Ayat 60 ni, ini sebagai dalil kata para ulama dalam tafsir. Kita dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, kena ada kawan. Tengok anak-anak kita kat sekolah rendah kan, belajar juga, tapi kawan belajar ni perlu. Sampai sekolah menengah, sampai universiti, rakan sepengajian. Kita belajar kat mana pun ada kawan kita, ada grup kita ni. Kawan inilah yang akan menguatkan semangat kita jadi teman dan seumpamanya. Ayat 60 suratul Kahfi nak bagi tahu pengembaraan mencari ilmu ni memerlukan teman yang terbaik. Pengembaraan ni bukan masuk kembara kena jauh, tidak. Kita nak menuntut ilmu ni bukan 1 hari 2 hari, bertahun-tahun menuntut ilmu. Kemudian dah ada teman. Yang kedua, kita tengok keazaman Nabi Musa. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ayat 60 tu, aku takkan berhenti berjalan, dia cakap dengan teman dia tadi, sehingga aku sampai di tempat pertemuan 2 laut. Di tempat pertemuan 2 laut. Wah, ini ajaib. Suratul Kahfi ni kita jumpa tempat-tempat yang agak istimewa. Contoh kisah pemuda Ashabul Kahfi. Gua mana ni? Gua dekat mana? Contoh, mula-mula cerita gua. Baca lagi sampai ayat 60, ada cerita pula tempat pertemuan 2 laut. Pengembaraan yang makin luas. Nanti kisah Zulkarnain makin luas. Allah bawakan tempatnya, tapi lokasi kat mana ni? Pertemuan 2 laut. Ujungnya wallahu alam. Walaupun ada macam-macam tafsiran lah dekat tempat ini, dekat negara ini dan seumpamanya. Ada yang kata ni nama negara Bahrain ke? Kan? Ada nama Bahrain, negara Bahrain ada. Bukan itu negara Arab Bahrain kan. Saya teringat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi cerita tentang bulan Ramadan. Kata Nabi, bulan Ramadan ni pintu-pintu syurga akan dibuka. Pintu-pintu syurga akan dibuka. Imam Nawawi kata, bila sebut pintu-pintu syurga dibuka, maknanya tak ada satu pun yang tertutup. Itu masuk hadis Nabi. Dan ditutup semua pintu neraka. Maksudnya apa? Tak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Itu maksud hadis Nabi ini. Maka dia terangkan dalam hadis yang lain, Nabi ceritakan, sahabatku sekalian, pintu syurga ni, buka pintunya tu, saiz pintu jarak pintu, bukan jarak antara pintu. Pintu tu besar mana? Nabi kata baina Makkah wa Hajar. Saiz pintu antara jarak bandar Mekah dan satu lagi Hajar, Jimra. Hajar ni dekat Bahrain, kat Bahrain. Hari ni kalau kita Google dua tempat ni, jaraknya lebih kurang lah 1200 km. Itu pintu syurga, pintu. 8 pintu syurga, bukan satu kan. Kita ambil contoh kat rumah kita lah. Rumah kita pintu besar mana? 4 kaki lah kot. Sedepa lah kita kata lah. Sedepa tapi rumahnya besar rumah tu. Ada 5 bilik, 6 bilik dan seumpamanya. Pintunya sedepa kita aja. Kalau syurga, kalau dah satu pintu yang diletakkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina Makkah wa Hajar, antara Mekah dan juga Hajar, 1000 km satu pintu. Syurganya besar mana? Masya-Allah. Sudah tentu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Atau kata Nabi satu lagi, baina Makkah wa Busra. Ataupun satu lagi, kamu buat perbandingan jarak antara Mekah dengan Busra. Itulah saiz pintu syurga. Masya-Allah, anugerah-anugerah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang cintakan nak masuk syurga lah, dengan amal-amal soleh. Baik, itu saya teringat cerita pasal Hajar Bahrain tadi itulah. Baik, kenapa Nabi Musa nyatakan aku takkan berhenti?
Aku takkan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut. Maksud dia apa? Aku akan cari sampai jumpa siapakah orang yang disebutkan sebagai orang yang lebih alim daripada itu. Ataupun aku akan berjalan, tak kira lah, aku akan berjalan berapa lama. Tengok istilah Al-Quran, huquban, ha qaf ba alif. Huqub ni apa? Kita baca ya, kalau ikut masa lah kan, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad, 1 dekad. Satu lagi dalam Al-Quran dipanggil huqub, satu huqub. Nak sebutnya pun sebab dia bahasa Arab kan, ha qaf ba. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan satu huqub 80 tahun. Satu huqub. Kalau kita eja HUQUB lah. Kalau nak eja Melayu ni, tapi Arab ha qaf ba, satu huqub. Aku akan berjalan terus cari orang ni walaupun beberapa huqub, ratusan tahun, ribuan tahun ke, aku tak kira lah. Yang penting aku jumpa. Yang penting aku jumpa. Jadi keazaman Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, ayat 60 ni kan, banyak kita boleh dapat pengajaran dia. Kita hari ni seandainya kita dengar kan ada orang yang alim, kita dengar berita orang ni orang alim, sejauh mana kita pernah ada tekad keazaman, aku nak cari juga dia ni, aku nak cari juga. Dah biasa dengar dah YouTube, tengok kan dia punya cara penyampaian, kaedahnya, hukum hakam, dan aku rasa macam nak jumpa jugalah dia ni kan. Kat tempat kita mungkin carilah kat Johor mana, ataupun dalam Malaysia ni kat mana, ataupun kita ni orang ni dekat Mekah lah, orang ni dekat Yaman lah, orang ni dekat negara mana lah. Baca kisah orang-orang alim ni kan. Satu dunia kan ramai orang alim. Misi nak mencari kat mana orang alim ni. Berapa lama nak cari ni? Beberapa tahun. Tak tahulah macam mana boleh sampai tapi aku cuba juga nak cari ini orang alim, katanya pakar Al-Quran, katanya pakar hadis dan seumpamanya. Jadi keinginan penuntut ilmu ni, Allah buka bicara ayat 60, hidup memang kena ada keinginan nak dapat ilmu. Keinginan ni dia datang daripada mana? Daripada kita mula tengoklah, macam ni ilmunya. Macam orang minat suatu, minat masak kan, minat masak, sedaplah makanan ni, siapa yang masak nak belajar lah supaya akhirnya kita boleh buat juga kan. Kita rasa sedap lah, kita pernah masak juga, tapi macam tak berapa sedap ni. Siapa tukang masak? Mana kat mana rumah dia? Cari, belajar kan. Boleh tahu dapat ke dengan kalau dia cerita cara masukkan itu, masukkan ini, mesti kita mungkin duduk dengan dia, cerita dengan dia dan seumpamanya. Itu baru cerita bab makan minum, apatah lagi hal-hal berkaitan dengan ilmu yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di hari akhirat. Jadi keazaman, kekuatan itu perlu ada. Sampailah anak-anak kita pada hari ni kan, dia jangan sampai separuh jalan aja, dah tak semangat nak belajar, dah tak semangat nak buka buku, dah tak semua tak semangat dah. Semangatnya apa? Tidur je. Tidur nak tak semangat dah. Jadi tak boleh satu perkara yang Allah desak atau Allah berikan keazaman anak muda, keazaman kena tinggi. Satu. Yang kedua, Nabi Musa ni tak tahu siapa orangnya tu. Kita baca hadis tahulah orang itu Khidir. Nabi Musa ni masa mula-mula nak cari, dia tahu tak yang lebih alim itu Khidir? Bukan Nabi dah, dia sebut kata bukan Nabi, dan kat mana orang ni? Nombor satu, cari dulu. Cari dulu. Jadi keazaman yang ada pada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, kerana apa? Kerana sifat tawaduk yang dimiliki. Walaupun pada waktu itu seorang Nabi, dia seorang Rasul, dah ada kitab Taurat, nak apa lagi dah. Tapi Allah bagi tahu ada orang lebih alim daripada kamu wahai Musa. Jadi bawa temannya tadi mengembara sampai ke tempat pertemuan dua laut. Nanti kita tengok sampai ke tidak tempat pertemuan dua laut ni. Tak kiralah kata dia, yang penting aku nak cari sampai jumpa. Ayat 61, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, kata Allah, lupalah mereka akan hal ikan mereka, lalu ikan itu menggelungsur menempuh jalannya ke laut yang merupakan lorong di bawah tanah. Ni apa cerita pula tiba-tiba cerita ikan ni kan? Apa hal tengah-tengah cerita Nabi Musa cerita ikan?
Baik. Pengembaraan ini jauh. Pengembaraan nak mencari ilmu ni jauh. Nabi Musa buat apa mula-mula? Ada teman. Ada teman, dan temannya itu ada riwayat kata anak murid, ada riwayat kata anak muda. Selain daripada bawa teman, Nabi Musa juga bawa bekalan makanan. Bawa bekalan makanan ikan dalam bakul. Kat mana ceritanya? Dalam hadis Nabi SAW. Sebab kisah Nabi Musa Nabi Khadir ni dia kena gabung dua-dua, kisah dalam Al-Quran dan penjelasan oleh Nabi SAW. Saya masukkan terus cerita dia. Bawa ikan dalam bakul. Bawa ikan dalam bakul. Ini bukan bukannya ada air seumpamanya, masukkan ikannya. Bawa bakul, mungkin bakul jaring-jaring agaknya lah kan, masukkan ikan. Bawa. Kerana itu merupakan sebahagian daripada keperluan orang musafir nak mencari ilmu. Bawa jalan kan, tak tahu berapa lama ni. Beberapa hukum, zamannya jauh, tempatnya pun jauh, yang penting bekalan makanan tu ada. Jadi hari ni pun sama juga, istilah bekalan musafir. Nak mencari ilmu dengan duit belanja, istilahnya apa, duit makan kan. Nak belajar bukan sekejap ni. Kalau tengok contoh anak-anak murid kita ataupun di kalangan sahabat-sahabat kita belajar mana ni, dekat Yaman 5 tahun, di Mesir 5 tahun. Tuan Guru Haji Nasir, Syekh Nazrul Nasir di Kedah kan, 16 tahun di Mesir. Ustaz Nazrul Nasir ini orang yang sangat-sangat alim lah. Orang Mesir kata dia alim. Sekarang ada pondok dekat Kedah. Jadi 16 tahun. Orang Arab, ulama-ulama Mesir kenal dia. Kita kenal orang ni. Orang Mesir kenal dia. Ustaz Nazrul Nasir, hafizahullah. Jadi kenapa? Sebab minat dan kecenderungan mencari ilmu ni sangat dalam hati. Akhirnya Allah bagi. Lagi kita berminat, Allah akan bagi lagi. Boleh faham lah, sikit lah, tambah lagi. Sebab tu kita tadabbur ni tuan-tuan sekalian, tadabbur Al-Quran ni. Hari ni kita baca ni ayat 59, 60, 61. Tiba-tiba akan datang, tiba-tiba ada lagi lah cerita surah Al-Kahfi ni kat tempat lain. Kita dah baca dah sebelum ni, tahun lepas dah baca dah. Istilah Al-Quran tak ada macam itu. Setiap kali kita ulang, kita akan dapat ilmu baru. Percayalah. Sebab itu surah, tak kira surah mana pun dalam Quran, lagi kita ulang balik ada ilmu baru. Allah akan bagi ilmu tu. Contoh kita ambil satu lagi lah, surah Yusuf kan. Surah Yusuf kita dah baca cerita ni, tapi bila ulang balik dengar orang lain cakap, tak terfikirlah selama ni. Sama juga surah Al-Kahfi ni. Ini baru 1-2 je kita punya pengajaran. Nanti akan datang ada pengajaran lain lah, dulu aku dapat daripada sudut yang lain. Dia seumpama kita buat macam ni lah, tadabbur Quran ni. Seumpama kalau contoh dalam dewan masjid ni kan, dekat ruang utama ni ada kat tengah-tengah kan, katalah CCTV. Kat mana CCTV? Depan ada, kanan, kiri, belakang. Kita tengok kat skrin, masjid ni macam ni, daripada depan dia, kapet macam ni, tiang macam ni. Kat mana tengok ni? Daripada kamera bahagian depan. Sejadah macam ni. Okey lah, kita tengok. Okey, faham. Nanti tiba-tiba lusa orang kata nak tengok masjid, nak tengok lain pula. Kenapa ni? Sebab yang ni kamera daripada belakang. Kamera belakang macam ni rupanya, kat bahagian belakang ada benda ni. Nanti sebelah kanan pula. Ibarat satu benda kita lihat daripada segenap sudut. Al-Quran ni kita baru baca sikit je, baru tengok satu sudut je, sudut bahagian kanan contohnya lah kan. Yang bahagian kiri, bahagian depan, bahagian atas belum lagi. Maksud saya dari segi sudut tu apa? Tafsiran para ulama. Lagi banyak kita teroka dalam tadabbur ini, maka kita akan rasakan, ya Allah, patutlah Nabi suruh kami baca surah Al-Kahfi ni setiap hari Jumaat. Kita akan rasa macam tu. Patutlah, rupanya cerita ni untuk aku rupanya, bukan cerita ni pemuda Kahfi dulu, ni cerita pemilik kebun zaman dulu, ni cerita Nabi Musa zaman dulu. Rupanya cerita kita semua. Kerana apa? Cerita itu mungkin kita akan ulang balik zaman kita hari ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pengembaraan orang nak mencari ilmu ni kena ada bekal. Tapi takdirnya, puan tengok kat sini kan, dia berjalan 2 orang ni. Falamma balagha, maka apabila kedua-duanya sampai, Allah ceritakan 2 orang ni, mereka berdua sampai ke tempat pertemuan 2 laut. Sampai dah, tiba-tiba mereka lupa akan hal mereka, penat, mereka rehat. Ini dalam hadis cerita ya. Sampai kat tempat yang jauh ni, mereka berhenti seketika. Nabi Musa rehat,
anak muda yang jadi teman tadi pun berehat. Ikan dalam bakul diletakkan kat tepi itulah. Lalu kata Allah, ikan itu menggelungso menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong bawah tanah. Maksud macam mana ni? Tengah-tengah berehat, tiba-tiba ikan keluar daripada bakul, boleh menglusuk tanah ni, bukan dekat atas ni, menglusuk kat bahagian bawah ni, sampai masuk ke laut. Ikan ni dah mati. Ikan dalam bakul, kita bawa ikan mentah lah kan, masuk dalam bakul. Tiba-tiba Allah sebut fattakhadha sabilahu, boleh cari jalan. Ikan boleh jumpa jalan nak pergi ke laut. Nabi Musa dengan temannya tadi tidur kat tepi pantai lah, kat tepi laut kat depan sana. Ikan boleh keluar daripada bakul, kemudian jalan kat bahagian mana? Bahagian atas tu, menyelusur menempuh jalan di laut, lorong bawah tanah. Masya Allah. Ini cerita apa ayat 61 ni? Ulama kata begini, setiap pengembara mencari ilmu pasti akan bertemu pelbagai keajaiban. Ini tema dia, kita kena faham. Kalau tidak, kita akan rasa apa sah pula cerita pasal ikan? Apa hal cerita ikan dengan Nabi Musa? Ulama bagi tahu, setiap penuntut ilmu akan jumpa pelbagai keajaiban apabila niat dan keazamannya betul dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai bentuk keajaiban. Ini baru keajaiban pertama ni, kisah Nabi Musa dengan misi nak mencari siapa orang yang lebih alim daripadanya kan. Itu satu yang pertama keajaiban. Yang kedua ayat 61 Allah nak bagi tahu perjalanan kita pengembaraan mencari ilmu itu juga ilmu. Boleh? Yang kedua, pengembaraan kita dalam mencari ilmu itu juga ilmu, pengalaman belajar. Kan? Ilmu kita kata kat mana ni? Kitab, ini buku, ini cikgu dan seumpamanya. Tapi kehidupan, pengembaraan dan pengalaman mencari ilmu juga ilmu. Juga ilmu. Setiap orang ada pengalaman berbeza. Setiap orang ada pengalaman berbeza. Macam contoh kita ambil kan, kita ambil ginilah tempat kita lah kan. Orang dulu susah naik basikal 2 batu jak kayu ataupun 5-6 kilometer kayu pergi ke sekolah kan, dengan mungkin bajunya kotor kan, hidup susah, makanan pun tak ada kan, nak pergi sekolah ni, nak belajar. Tapi dalam nak pergi sekolah dan perjalanan tu ilmu juga. Tengok orang, tengok keadaan, boleh prihatin, fikir tentang masa depan kan. Jadi apabila memang manusia ni dapat berfikir dengan menggunakan akal yang sebaik mungkin, pengalaman mencari ilmu itu merupakan ilmu. Pengalaman mencari ilmu itu juga ilmu. Travelog lah istilah hari ni kan, travelog, kembara mencari ilmu. Orang hari ni rajin nulis buku ni. Ini saya ingat satu usaha yang sangat baik sebenarnya. Tuan-tuan tengok kalau kat kedai-kedai buku kan, dia cerita dia belajar dekat mana-mana negara lah. Pengalaman 6 tahun di Turki. Dia belajar bidang dia, mungkin bidang ilmu apa-apalah, perubatan dan seumpamanya. Tapi dia kongsikan dengan kita pengalaman dia hidup selama 6 tahun. Apa dia jumpa orang, ada masalah sekian, dapat berita gembira sekian. Itu ilmu. Bukan ilmu sijil semata-mata, tapi hidup dia mencari ilmu tu juga satu ilmu. Kehidupan ketika bersama dan mencari ilmu dekat luar negara dan seumpamanya. Jadi Allah nak bagi tahu dalam ayat 61 ini ada pelbagai keajaiban. Lain dia punya tafsiran dia, ulama kata gini, keajaiban ini termasuk dalam hal yang mungkin kita rasa sukar peringkat awal, tapi akhirnya Allah akan permudahkan. Orang hafal Quran sebagai contoh kan, saya bila ada 2-3 kali pergi ke Darul Quran Jakim di Kuala Kubur kan, Darul Quran, pusat latihan yang terbesar untuk hafal Al-Quran. Komplek yang cukup besar kan. 2-3 kali bila saya hadir dalam majlis meraihkan khatam Al-Quran, hafazan dan sanad, makna yang datang semua hafiz Quran. Yang lelaki yang perempuan jumlahnya ratusan, ribu kan. Jadi antara isi ucapan ketua pengarah Jakim, dia kata apa? Dekat Darul Quran ni kita jumpa pelbagai keajaiban. Kita kata hafal Quran ni setahun 10 juzuk.
Itu dia punya silibus dia. Setahun 10 juzuk, tahun kedua 10 juzuk, tahun ketiga khatam diploma hafazan Al-Quran. Tapi kata dia, pelik lah pelajar-pelajar depan saya ni, 10 bulan hafal 30 juzuk. Tu ayat dia, saya ingat lagi. 10 bulan habis satu Quran boleh khatam. Kita kata, macam mana satu hari berapa muka nak kena hafal ni? Dalam satu hari berapa muka nak kena hafal? Lepas tu nanti ingat ke tidak, lupa ke tidak, nanti macam mana? Orang boleh hafal 10 bulan 30 juzuk. Maknanya kalau 10 bulan 30 juzuk, 1 bulan 3 juzuk. 1 bulan hafal Quran 3 juzuk. Keajaiban kata dia ni, bukan seorang dua ni. Kan? Nampak? Itu contoh. Satu contoh daripada ribuan contoh yang lain. Makna nak cerita, bila memang dah tekad niat nak berazam untuk dapat hafal Quran, Allah akan lorongkan. Allah akan lorongkan. Jadi itu contoh keajaiban dalam bab menghafal. Kita rasa kan macam rasa mustahil lah, tapi bila Allah kata boleh, Allah kata Allah izinkan, ya, itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dikurniakan pelbagai keajaiban dalam siri pengembaraan ilmu. Kenapa? Sebab meletakkan diri sebagai hamba Allah. Kita lah ni, cerita kita ni. Hari ni kita pun sama juga, nak dapat bantuan daripada Allah, pertolongan daripada Allah, hidup kena berjiwa hamba. Seperti mana Musa jumpa pelbagai bentuk keajaiban kerana sifat kehambaan yang tinggi, maka bagi umat Nabi SAW, semakin tinggi sifat kehambaan itu, semakin banyak keajaiban dan kebaikan yang diterima. Kita, untuk kita hari ini, yang penting kerja kita apa? Buat kebaikan yang akhirnya membuka pintu-pintu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang, sebahagian je lah kan, isu yang mungkin kita pernah dengar sebelum ni. Ada orang dia kata, kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan sebab dengan amalan kita. Semayang ke berapa puluh rakaat semayang sunat ke, Quran, sedekah dan seumpamanya. Tapi macam mana pula masuk syurga dengan sebab rahmat Allah? Habis kita beramal macam mana? Kan apalah makna kita beramal? Ulama kata, kita cakap balik, kalau tak beramal nak dapat rahmat Allah daripada mana? Betul masuk syurga dengan rahmat Allah, betul lah tu. Tapi kan kita buat semayang, dapat rahmat Allah, baca Quran, dapat rahmat Allah, sedekah, dapat rahmat Allah. Yang dia salah faham, dia kata kalau macam tu tak payah buat apa-apa lah, masuk syurga dengan rahmat Allah. Macam tak dapat apa-apa kan? Mana kunci untuk kita nak perolehi rahmat dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi ayat 61, tema keajaiban yang dikurniakan oleh Allah bagi hamba-hamba yang ikhlas dalam mencari ilmu. Okay, sekarang ni cerita ni, berehat, letak ikan dalam bakul, ikan tu dah hilang lah. Sekarang ni bekalan makanan, itu nak bawa makan ni, mana ada R&R, mana ada warung kedai makan waktu itu, bekalan tu lah diharapkan daripada teman dari tadi. Ayat 62, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sadaqallahul azim. Allah nyatakan setelah mereka melepasi, maknanya tadi berjalan sampai dekat pertemuan dua laut, mereka tidur, rehat, ikan dalam bakul keluar masuk ke laut. Mereka jalan lagi, dah lepas dah tempat pertemuan dua laut tu dekat belakang, dah jumpa belum siapa orang alim tu, tak jumpa lagi. Maka berkatalah Musa kepada temannya, tiba-tiba Nabi Musa kata, bawalah makanan tengah hari kita, sebenarnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. Mana makanan kita? Keluarkan, dah letih lah, macam tu lah kan, dah berjalan, keluarkan. Atina ghada'ana. Ghada'ana maknanya makan tengah hari. Maknanya kita faham lah, waktu itu dah waktu tengah hari dah. Istilah makan dalam bahasa Arab, Quran ada sebut kan, kalau makan tengah hari dipanggil ghada, ghin dal alif hamzah, makan tengah hari, lunch. Kalau dinner, kalau makan malam dipanggil al-asha, ain shin alif hamzah. Kalau aisha, sembahyang isya. Kalau asya, ain tu bagi atas, dia jadi makan malam. Baik, sekarang ni kita faham dalam cerita ayat 62 ni, waktu itu waktu tengah hari. Tolong keluarkan, Nabi Musa kata kepada teman dia, bawakan makan tengah hari kita ni. Sebenarnya dalam perjalanan kita ni dah penat, min safarina.
Safar makna dia apa? Perjalanan, musafir. Hadza nasaba. Nampaknya kita dah mula penat. Biasalah kan jalan jauh ni sampai masa kena berehat, cari makanan dan seumpamanya, baru teringat. Dalam keadaan sebenarnya yang dibawa cuma bakul aja, ikan tak ada dah. Tak tahu lagi ni. Sekarang ni dah letih sangat nak makan. Nabi Musa mengharapkan bantuan daripada orang muda ni lah, anak muda ni lah yang bawa teman untuk guru dia ni tadi. Ayat 63. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Sadaqallahul azim. Jawapan teman Nabi Musa bila kata keluarkan balik makanan kita tu, ikan tu keluarkan. Temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat dekat batu besar itu? Sebelum ni yang kita rehat, kita tidur kat batu besar. Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggulungsur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Baru dia sempat nak cerita, aku lupa lah nak beritahu. Wahai Musa, aku lupa nak beritahu, masa kita tidur dekat batu besar tu, tepi kawasan laut, batu besar, aku lupa nak cerita ni bukan apa, sebab syaitan telah melupakan aku. Perkara ni aku bukan terlupa ni menyebutkan hal itu kepadamu melainkan syaitan. Aku lupa nak beritahu sebab syaitan melupakan aku. Dan ikan itu sebenarnya menggulungsur ke laut dengan cara yang menakjubkan. Ayat 63 Allah gunakan perkataan fil bahri ajaba. Ayat 61 fil bahri saraba. Perasan tak? Cuba kita tengok. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ayat 63 wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Perasan kan? Tengok penutup ayat 63, ayat 61 hampir sama. Yang itu fattakhadha fa, yang ini wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maknanya anak muda itu mengakui keajaiban yang dia tengok pada waktu itu. Nabi Musa tengah berehat. Tapi masa sambung perjalanan, dia patutnya beritahu lah, wahai Musa, ni bekalan kita ni, tiba-tiba ikan ni pelik lah menggelusur ke laut. Tak sempat nak cerita. Kenapa tak sempat nak cerita? Terlupa. Bila Nabi Musa tanya, keluarkan makanan kita dah boleh makan sebab dah penat ni. Wahai Musa, aku lupa lah nak beritahu. Aku lupa sebab syaitan yang lupakan aku. Ayat pemuda ni lah. Sebenarnya dia menggelusur tadi ke laut masa tempat kita rehat kat belakang tadi. Memang ajaib keadaan dia. Baik, apa maksud, apa cerita di sebalik dialog Nabi Musa minta keluarkan makanan dan akhirnya pemuda ni jawab masa kita rehat tadi ikan tu menggelusur dan seumpamanya. Ayat 63 ni, ini di antara kesan seandainya hidup kita ni seorang-seorang, anak muda seorang, dia ada beza dengan masa Allah cerita pemuda yang ramai-ramai. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya dia orang ni, kata Allah, pemuda ni beriman, kami tambahkan hidayah petunjuk kepada mereka. Selamatnya mereka sebab hidup dalam jemaah. Tapi bila kamu tengok bila seorang-seorang, anak muda ni seorang ni, mudah diganggu oleh syaitan. Seorang-seorang mudah diganggu. Itu cerita dia. Boleh tak kita beramal zikir seorang-seorang? Boleh kan? Tapi zikir dalam jemaah, dalam kumpulan yang lebih ramai, ada keberkatannya. Kerana kenapa Asmaul Husna contoh kan, kita buat berjemaah mingguan ke, tak kira lah majlis kita tu dekat masjid. Kenapa? Boleh tak Asmaul Husna seorang-seorang kat rumah? Boleh. Tapi tak mana, kadang tak kuat juga baca, mengantuk, tidur lah, nantilah kan. Bila ramai-ramai kan seronok, ada ketua yang memimpin, kita akan rasakan barakah majlis ilmu dan seumpamanya lah. Samalah zikir apa-apa sekalipun, bila buatnya tu ramai kan, baca Quran seorang-seorang kat rumah bulan Ramadan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada satu lagi namanya tadarus. Tadarus ni apa? Sama-sama
baca semak, baca semak, baca semak. Kalau seorang berangan nak tadarus tapi tidur terus, kan, tak sempat nak baca dah. Awak tak tadarus, Allah, malam letih pula seorang-seorang. Berangannya nak baca sendiri, berangan aja, berangan sampai malam raya. Tak boleh. Kita seorang-seorang ni Allah sebut, seorang-seorang ni lah masalah. Diganggu syaitan. Rehat je lah, orang lain pun tidur je ni, kan, rehat je lah. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Allah nak beritahu kekuatan berjemaah ni kamu akan dapat rasakan. Tengok cerita dulu pemuda yang ramai-ramai, tapi bila seorang ni dah mula diganggu. Orang baik tapi buka ruang syaitan mengganggu dan seumpamanya. Sedangkan dia ni patutnya kena beringat bekalan itu untuk dimakan bersama. Dia nak makan, Nabi Musa pun nak makan. Kalau Nabi Musa lapar, dia pun lapar juga, tapi tak sempat nak beritahu. Terlupa. Kerana apa? Seorang-seorang. Sebab tu Allah buat perbandingan. Tengok anak muda yang ramai dalam kumpulan jemaah dan satu lagi anak muda yang seorang-seorang. Ada beza tak? Mesti ada. Sebab tu kita apa pun yang dibuat secara berjemaah ni, barakah dia banyak, keberkatannya banyak. Bila awal-awal dulu kan, bila Jabatan Agama Islam Johor buat, kita amalkan suratul Mulk lepas isyak kita baca. Tak kira ada masjid buat dengan macam-macam cara lah. Ada yang kata pula, ini benda ni kat rumah boleh lah. Cuba kita tanya, setahun berapa kali baca surah Al-Mulk sebelum tidur? Boleh kira kan? Sejak ada yang kata baru ni bila dia jumpa saya kan, alhamdulillah Ustaz, sejak baca lepas isyak ni, ada juga saya tak baca, tapi yang majoritinya baca kot dalam setahun tu. Banyak baca dah. Bukan apa, habis sembahyang isyak terus baca surah Al-Mulk. Balik tu kadang kita letih, terlupa apa-apa dah baca. Dah baca. Kenapa? Kekuatan berjemaah. Itu cerita dia, kekuatan berjemaah. Sebab itu ada satu kitab, tajuk kitab ni bagus. Fadailuz Zikri, kelebihan zikir-zikir dalam jemaah. Dia disebut oleh Dr. Fadl Hasan Abbas. Tak kira apa nama zikir tu. Selagi mana majlis itu mengingati Allah dalam kumpulan, pasti kita akan jumpa pelbagai keberkatan yang diperolehi. Jadi ayat 63 begitu. Diberi jawapan kepada guru dia lah, kepada Nabi Musa. Beri jawapan kepada Musa yang bertanya hal tentang bekalan makanan. Baik, apa jawapan Nabi Musa? Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Sadaqallahul azim. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. Itulah yang kita kehendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut kehendak mereka, menurut jejak mereka. Baik, jawapan yang ajaib. Kisah ikan dalam bakul keluar, kemudian menggelusur ke laut. Ajaib. Nabi Musa tanya, mana ikan tu? Aku lupa lah nak bagi tahu. Jawapan Nabi Musa ajaib juga. Kata Nabi Musa apa? Itulah yang kita kehendaki. Ingatkan tanya macam mana kamu ni, bawa ikan seekor pun tak boleh nak jaga. Tapi jawapan Nabi Musa, itulah yang kita kehendaki. Apa kita nak ikan tu hilang ke? Maksud macam mana? Nabi Musa ni dia gini, dalam kita melaksanakan hidup kita kan sebagai hamba ni, nak cari ilmu sebagai hamba, kadang-kadang ada laluan dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Kita nak laluannya sekian-sekian macam ni, nak cantik je, tiba-tiba macam ada sesuatu yang menghalang. Bukan dalam perancangan kita ni. Kenapa kena jadi macam ni? Kenapa kena patah balik? Contohlah kan, kenapa tak boleh itu, kenapa tak boleh ini? Tapi rupanya di sebalik laluan dan liku-liku perjalanan hidup ini, pelbagai hikmah yang kita terima. Pelbagai hikmah yang kita terima. Tinggal lagi hikmah ni kita tak tahu banyak. Kadang tahu satu je. Adalah hikmah, kita sebut adalah hikmah, satu dua je. 10 lagi hikmah yang kita tak tahu. Sebab tu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan, limpahkan kepada kami khazanah rahmatmu. Khazanah rahmat, apa mana khazanah? Berapa banyak gudang rahmat Allah, tak berpenghujung. Yang kita boleh sebut, yang kita tak boleh sebut, yang kita perasan, tak perasan, dan seumpamanya. Sebab tu sebanyak mana pun manusia boleh mengucapkan syukur atas nikmat yang diterima,
banyak mana pun ucapan syukur dia, lebih banyak lagi nikmat yang Allah beri kepada dia. Tak ada orang yang bersyukur betul-betul, maknanya 10 nikmat dia dapat, 10 syukur dia boleh sebut sama. Tak mungkin. Banyak mana pun kita bersyukur, nikmat Allah jauh mengatasi daripada ucapan syukur yang kita ucapkan. Almarhum Profesor Hamka kata apa? Bersyukurlah kita hidup apabila kita jadi orang yang bersyukur. Kerana kita ni kadang-kadang kalau tak diingatkan, sering fikir apa benda kita belum dapat, apa yang orang dapat patutnya aku kena dapat. Sedangkan kita ni terlalu banyak anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan Nabi Musa, jawapan yang tadi pasal makan tadi dah tak ada ni, itulah yang kita kendaki. Kenapa? Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak langkah mereka. Letak makanan tadi dekat mana? Pertemuan dua laut. Bila mereka sedar daripada tidur, jalan terus ke depan. Baru teringat pasal makan. Bila tanya makan, tak ada dah. Kata Nabi Musa, kita patah balik, ikut balik jejak langkah kita ni. Baik. Ayat 64 ni nak cerita tentang apa? Dalam hidup kita sebagai hamba Allah, cara yang paling baik untuk nak muhasabah, jejak balik, reverse balik apa yang telah kita lalu, pengembaraan kita, pengalaman kita semalam, sebulan, tahun lepas, beberapa tahun yang lepas. Kenangkan balik peristiwa itu bukan apa untuk kita nak betulkan balik, ada benda tak yang aku kena perbaiki dan seumpamanya. Kan Allah sebut fartadda ala atharihima qasasa. Mereka berdua, makna Nabi Musa dan Yusha bin Nun patah balik. Jauh dah jalan ni, jauh. Menjejaki jejak langkah sendiri. Menjejaki jejak langkah kita sendiri. Kita tengok TV kalau bulan Ramadan, jejak Rasul, contoh kan, menjejaki, ni tempat Nabi ni, bandar Nabi ni pernah sampai, contohlah kan. Menjejaki kesan-kesan khazanah dakwah para Rasul, menjejaki kesan-kesan dakwah para ulama. Surah Al-Kahfi, Allah ajar kita jadi hamba, kamu kena pandai untuk menjejak balik cerita-cerita kita yang lepas. Dan kerja ini hanya boleh dibuat oleh orang yang berjiwa hamba. Benda ni susah. Aku malah lagi nak kenal benda-benda yang lepas, lantaklah apa berlaku, jangan macam tu kan. Nabi Musa reverse balik ke belakang, tengok balik, ikut balik. Senang cakap, tapak tu yang ada kan, jalan kat tepi pantai tu, ikut balik, menjejaki tempat laluan mereka sebelum ini. Kenapa ni? Sebab nak cari makanan yang kata keajaiban dekat situ. Masa tidur kat tepi batu, tiba-tiba ikan keluar daripada bakul pergi ke laut dan seumpamanya. Mesti ada sebab ni, mesti ada isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Cerita kita kalau barang tertinggal lah kan, jalan tiba-tiba barang tertinggal, bila kata Allah kena patah balik, pusing kan. Daripada JB nak ke KL, tiba-tiba sampai kat Kulai tengok handset tertinggal, patah balik. Allah, kita katakan dah setengah jam ni, patah balik setengah jam, pusing semula setengah jam, 1 jam. Kita kata membazir, kita kata ya Allah kenapalah boleh tertinggal. Tapi kita tak tahu ada benda lain yang Allah nak bagi tahu, nak bagi pada kita ni. Mungkin selamat daripada musibah, mungkin adalah benda yang kita tak tahu. Yang penting kita redha. Jangan sebut kalau pada benda yang dah lepas. Kalau lah tadi aku masukkan dekat beg, takkan tinggal dah. Tak ada kalau-kalau lagi dah. Benda tu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yusuf Al-Qaradawi pernah sebut gini, dia kata apa? Al khairu ma waqa. Sebaik-baik perkara dalam hidup ni benda yang kita dah lalu sekarang. Yang sekarang Allah bagi pada kita, itulah yang terbaik. Orang lain rezeki dia, kita ada rezeki kita. Kita ada rezeki kita, orang lain ada rezeki dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adil hakim? Kita je tengok orang lebih, orang sana lebih, kita tak dapat ini. Orang lain macam tu juga. Dia ni untung lah, dia ni bagus lah, dia ni bertuah lah kan. Kita nampak orang okey, orang nampak kita okey kan. Orang lain je bagus, aku ni macam ni lah dari dulu. Orang lain bercakap macam tu juga, awak tu beruntung. Kita cakap beruntung apa? Awak tu lagi beruntung. Sebenarnya macam mana? Semua untung kan. Kita tengok tak sama, Allah bagi sama
Allah bagi itu dengan seadil-adil, sifat maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Musa dan anak muridnya ni tadi, Yusha bin Nun, mereka ni hidup, kita baca dalam beberapa ayat ni kan, penuh dengan ketenangan, tenang hidupnya. Nabi Musa tak salahkan anak muda ini, kamu macam mana boleh tertinggal, dan anak muridnya pula tak ada pula tanya Nabi Musa, kenapa nak patah balik tuan, kita jalan terus je lah, kat depan nanti ada apa-apa makanan kita carilah, ikut aja. Mereka sanggup menjejaki kesan-kesan langkah kaki mereka, ikut balik kan. Sebab tu dipanggil qasasa, menjejaki, menjejaki. Baik, patah balik, patah balik. Tiba-tiba Allah nyatakan, Allah datangkan ayat 65 tu bermula dengan fa. Fa ni tiba-tiba. Allah sebut fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Sadaqallahul azim. Lalu mereka dapati seorang daripada hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Tiba-tiba dengan sebab cerita ikan yang keluar daripada bakul dekat kawasan tempat mereka tidur tepi batu tu, bila patah balik, takdirnya bila ondoi balik semula nak menjejaki balik kesan sebelum-sebelum ni, mereka dapati ada seorang hamba kami. Tengok ayat Allah, fawajada abdan. Allah tak sebut Nabi Khidir, Allah sebut fawajada abdan min ibadina. Mereka dapati ada seorang hamba dari hamba-hamba kami, yang mana hamba ni tadi atainahu rahmatan min indina, yang telah kami kurniakan rahmat daripada kami. Kemudian Allah nyatakan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Allah cuma sebut hamba. Seorang nabi, seorang rasul, Nabi Musa ni yang menerima kitab Taurat, tiba-tiba takdirnya nak berguru, orang ni tak kenal pun nama dia, tak kenal pun. Allah cuma sebut hamba Allah, ni hamba Allah ni, tak kenal orang ni nama apa, siapa, dan apa latar belakang sejarah dia, dia ni dulu macam mana hidup dia. Tapi kerana apa? Allah bagi tahu ada orang lebih alim daripada kamu. Kalau kita bayangkan logik kita macam ni lah, seorang nabi, seorang rasul boleh belajar daripada orang yang tak dikenali pun. Allah cuma sebut abdan min ibadina. Dua-dua ni, Nabi Musa dan juga pengikutnya, jumpa orang ni tadi, hamba Allah ni tadi. Hari ni kan kita tengok sejauh mana kita punya apa kita panggil minat, kecenderungan kita. Katalah gini kan, kat Johor ni ada orang cakap, saya dengar ada seorang hamba Allah lah dekat mana, dekat Kuala Lumpur sana. Oh, hamba Allah ni katanya ilmu hadis dia Masya Allah amat luar biasa, boleh hafal hadis-hadis Nabi ni. Siapa orang ni? Tak tahulah nama siapa. Tak tahu nama, tak payahlah. Dia dulu ngajar kat mana? Ada sijil macam mana? Dari segi ni pengiktirafan dia banyak benar nanya. Kan berapa tahun pengalaman mengajar, kan nak murid dia berapa ramai, baru nak cari. Banyak sangat ditanya. Sedangkan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam hanya jumpa seorang hamba. Jumpa seorang hamba yang telah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hamba ni Allah sebut atainahu rahmatan min indina. Hamba ni bukan orang biasa-biasa, orang yang dikurniakan rahmat daripada sisi kami, kata Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajar kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Daripada sini yang dipanggil istilah, pernah dengar ke ada orang kata ilmu laduni, min ladunna ilma. Kau baik-baik, dia ni ada ilmu laduni. Nabi Khidir ada ilmu laduni. Laduni ni apa ni? Laduni ni apa?
Baca ayat ni, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Okay, puan boleh tengok terjemahan tu kan lebih kurang sama makna dia. Kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Ada ilmu yang Allah beri kepada hamba ni tadi, yang disebut iaitu Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala puji. Ilmu yang dimiliki ni anugerah daripada Allah. Kalau hari ni lah ada orang kata saya ni ada ilmu tau. Ilmu apa? Saya ada ilmu laduni. Oh, kita dengar ada ilmu laduni ni. Belajar kat mana? Rahsia. Kan? Ilmu saya ni saya je tahu. Orang lain tak ada ilmu ni. Nama dia ilmu laduni. Orang tanya belajar kat mana? Ada yang kata saya dapat daripada orang sekian-sekian. Saya belajar daripada sekian-sekian. Dia kata yang penting ilmu ni laduni. Ilmu laduni ni apa sebenarnya? Allah sebut wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu ni Allah bagi. Ilmu ni Allah bagi, anugerah daripada Allah. Dia bukan belajar. Ilmu tentang kasyaf, ilmu tentang sesuatu yang mengetahui masa depan. Ini semua benda gaib, dan benda ni hanya disampaikan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan belajar. Kat mana saya nak belajar ilmu masa depan? Kan? Ilmu masa depan untuk apa? Boleh tahu kita ni tahun depan macam mana, 2 tahun depan macam mana, tengok tapak tangan. Oh, ini tak ada dalam apa dipanggil? Tak ada dalam agama lah. Kat mana kita boleh tahu ilmu masa depan? Semua ilmu Allah, perkara gaib. Sehingga kan orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, cerita-cerita perkara gaib ni macam mana? Nabi kata apa? Semua perkara gaib aku tak tahu, melainkan Allah bagi tahu. Aku boleh cerita tentang kematian, syurga, neraka, hari kiamat, boleh ceritakan orang ni macam mana, orang ni macam mana, semua dengan izin Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak bercakap mengungkapkan sesuatu daripada dirinya, melainkan di belakangnya itu ialah wahyu daripada Allah. Sebab itu contoh, kita ambil contoh cerita masa depan ni. Nabi masa naik dekat satu bukit, nama dia Jabal Uhud. Naik dekat Jabal Uhud dekat Madinah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Tiba-tiba gunung Uhud bergegar, berlaku gempa bumi kecil. Cerita ni dalam hadis sahih dekat Madinah kan. Nabi berada ke atas, tiba-tiba gegar. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, uthbut ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun wasiddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, berhenti, jangan bergegar. Nabi terus cakap macam tu kan. Berlaku gempa, Nabi sebut uthbut ya Uhud, diam wahai gunung, tolong diam. Ke atas kamu ni, dekat atas kamu sekarang ni ada Nabi, ada sahabat yang bergelar as-siddiq, dan ada 2 lagi sahabat yang bakal mati syahid. Itu ayat Nabi. Gunung Uhud diam terus kan. Cuba sekarang kalau gempa, ni tolong diam, mana tak, orang tu sekali tergolek, tak mana ya. Ni mukjizat Nabi, mukjizat Rasulullah. Wahai gunung diam. Sebab tu Nabi kata aku sayang gunung ni, dengar cakap aku kan. Dia bergegar, Nabi sebut diam. Nabi kata atas engkau ni ada aku, ada sahabat bernama Siddiq, dan ada 2 lagi sahabat yang bakal mati syahid. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman hidup lagi bersama dengan Nabi. Tapi macam mana boleh tahu 2 sahabat yang bakal mati syahid? Ilmu daripada Allah. Balik pada cerita ni tadi, bila Nabi Musa jumpa dengan orang ni jumpa dengan hamba Allah ni tadi, yang ada kelebihan luar biasa ni, sehingga Allah suruh cari dia ni. Dan sudah pasti Nabi Musa alaihissalam nak belajar apa sebenarnya yang ada kelebihan hamba Allah ni tadi. Tanpa nak menyelidiki lagi orang ni siapa, bila sebut Khidir alaihissalam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahulah, Nabi Musa belajar di satu tempat yang jauh daripada kehidupan asal bersama dengan Bani Israel. Baik, kita ambil 2 ayat lagi. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Dinyatakan Nabi Musa berkata kepadanya. Ini dialog pertama Nabi Musa berkata kepada bakal guru dia. Bolehkah aku nak ikut kamu? Boleh tak aku nak ikut kamu? Dengan syarat engkau mengajarkan aku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagi aku.
Nabi Musa minta izin, boleh tak aku jadi pengikut? Ini cerita ni, cerita kisah Nabi Musa ni Allah himpunkan berkaitan dengan adab. Anak murid yang baru jumpa guru, cikgu ataupun guru, boleh tak saya nak jadi anak murid, saya nak ikut guru nak menuntut ni. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh tak aku mengikut kamu? Kerana apa? Al-adab qabla al-ilmi. Adab sebelum belajar. Kita nak belajar ni, tapi sebelum belajar ada satu yang dipanggil adab. Kalau kita beberapa kali dengar Tuan Guru Habib Ali Zainal Abidin ketika datang masa datang pusing di Masjid Surau di Johor ni kan, banyak kali beliau pesankan al-adab qabla al-ilmi. Adab dulu. Orang yang ada adab, insya-Allah ilmunya datang. Sama ada guru dengan anak murid dengan guru, adab. Kerana kalau dah tak ada adab, ilmu takkan boleh masuk. Kerana dengan ada adab lah Allah akan bagi satu demi satu ilmunya. Seperti mana kita baca ni, kisah yang Allah kurniakan ilmu kepada Nabi Musa kerana penuh dengan sifat kehambaan. Walaupun seorang Nabi ni, tak pernah rasa kata aku ni dah ada kitab Taurat, apa hal pula kena belajar dengan dia ni kan. Kalau yang Nabi Rasul pun masih boleh lalu perjalanan yang sehebat ini nak mencari ilmu, apatah lagi kita sebagai umat Nabi SAW kan. Kita belajar ni pun sikit-sikit je kan, tahu satu kita kongsi satu. Banyak sangat ilmu yang kita masih tak tahu, banyak sangat, terlalu banyak lautan ilmu dekat luar sana. Kita ni baru kalau ibaratnya celupkan jari kita dekat laut kan, yang ada kat jari kita itulah agaknya ilmu, agaknya lah kalau ada pun. Yang lain-lain semuanya keluasan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak cerita berkaitan dengan adab. Boleh tak aku menuntut dengan kamu nak belajar dari apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kamu, supaya ilmu itu akan menjadi petunjuk bagi aku. Minta izin dengan guru dan bagi tahu tujuan serta matlamat belajar nak dapat petunjuk. Bukan kata aku nak tengok ilmu kau ni banyak mana, sama tak dengan ilmu aku ni. Ada bukan tujuan macam itu. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan disiplin, adab, keberkatan yang ada dalam cerita ini benar-benar berpaksikan kehidupan kita ni sebenarnya sebagai hamba. Sanggup Nabi Musa belajar daripada orang yang dia tak kenal pun. Kalau dah kenal, mesti Nabi Musa dah kenal orang yang terkenal pada zaman itu. Tapi kerana apa? Sifat kehambaan yang sangat tinggi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada banyak keajaiban yang berikut. Bila persetujuan telah dicapai, maka kisah yang sambungannya itu nanti kita akan jumpa lagi banyak benda ajaib yang berlaku. Nabi Musa dah jumpa belum cerita yang ajaib? Dah. Cerita macam mana ikan pelik boleh terjun, boleh masuk ke laut. Itu baru muqaddimah keajaiban. Ada banyak lagi keajaiban yang bakal diperolehi berkat daripada hidup sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ilmu. Jadi sekadar itu dahulu kita berhenti seketika untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung hal berkaitan dengan pengembaraan Nabi Musa. Moga-moga dengan berkat ilmu dalam surah Al-Kahfi ini, Allah juga kurniakan kekuatan kepada kita, kesabaran dalam nak belajar, mencari ilmu sikit demi sikit. Diri saya pun macam tu juga. Semua daripada kita ni masih lagi belajar. Mudah-mudahan segala kekurangan kesilapan kita itu diampunkan oleh Allah atas asbab kita ni masih lagi belajar, masih lagi mencari ilmu untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.